Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mendengar tafsir dan kisah daripada surah Yasin ayat 1 hingga 10. Penafsiran ini banyak diambil daripada tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ar-Razi. Okey, surah Yasin pada ayat pertama. Pada surah-surah sebelumnya telah dibicarakan mengenai awal surah yang dimulai dengan huruf-huruf abjad, yang pada kesimpulannya disebutkan bahawa pendapat yang terkuat menetapkan huruf-huruf abjad itu dimaksudkan sebagai peringatan untuk membangkitkan minat orang yang membacanya kepada hal-hal yang penting yang akan disebutkan dalam ayat-ayat sesudahnya. Tetapi riwayat Ibn Abbas diperolehi keterangan bahawa Yasin bermakna Yasin, yakni wahai manusia, yakni kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula pendapat Abu Hurairah, Ikrimah, Dahak, Sufyan Ibnu Uyainah dan Zaid Ibnu Jubair. Yasin itu mereka berasal dari logat Habsyah. Sedang Malik yang meriwayatkan dari Zaid bin Aslam menyebutkan arti Yasin ialah kependekan dari nama-nama Allah. Ada lagi yang berpendapat Yasin ringkasan daripada kalimat Ya Siyadah Bashar, yakni Nabi Muhammad sendiri. Okey, kita bergerak pada ayat kedua surah Yasin. Okey, jadi seterusnya dalam surah Yasin ayat-ayat kedua iaitu Wal Quranil Hakim. Kat sini ayat tersebut kisah dia adalah Allah bersumpah dengan Al-Quran yang penuh hikmah. Ada beberapa erti hikmah yang disarikan dari pendapat ahli tafsir, yakni lafaz hikmah di sini muhkam, bererti yang telah pasti benarnya dan tidak mungkin terdapat di dalamnya sesuatu yang batil ataupun tidak benar. Baik makna lafaz, tujuan hikmah, kisah, hukumnya dan lain-lain. Walaupun ditinjau dari segi apa pun, hakim tersebut, Wal Quranil Hakim adalah sesuatu sifat yang dimiliki oleh orang yang berakal, cerdas. Demikianlah hanya Al-Quran dengan hikmah yang dikandungnya memberi bekal kehidupan manusia untuk menyucikan hati mereka dan memberi rasa kepuasan rohani. Yang dengan kesucian hati dan kejernihan fikiran itu terbukalah rahsia-rahsia yang terkandung dalam alam ini. Jadi Al-Quran dia memberi bimbingan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan. Segala ajarannya berjalan harmonis dengan jalan fikiran yang sehat dan kehendak nafsu yang terkendalikan, yakni jalan fikiran yang menuju ke arah kemaslahatan. Jadi itulah kisah-kisah ataupun tafsiran bagi ayat kedua, iaitu Wal Quranil Hakim. Seterusnya adalah ala siratim mustaqim. Maksudnya yang berada di atas. Terdahulu pada ayat sebelumnya, jalan yang lurus, iaitu jalannya para nabi sebelum kamu, iaitu dia jalan tauhid dan juga hidayah. Ungkapan yang memakai kata pengukuh, sumpah juga pengukuh lainnya dimaksudkan sebagai sanggahan terhadap perkataan orang-orang kafir yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu sebagai yang disitir oleh firman-Nya, yakni kamu bukanlah seorang yang dijadikan rasul. Itulah demikian pada ayat ke-4 dan disambung pada ayat ketiga. Terusnya pula Tanzil al-Azizir Rahim. Agama Islam yang Al-Quran sebagai kitab yang berada pada garis yang lurus. Al-Quran ini turun daripada Tuhan Yang Maha Esa, lagi Maha Pengasih pada segala hamba-Nya. Ayat ini dengan tegas menentukan kedudukan Al-Quran, yakni kitab suci yang berasal dari Allah, bukan kitab suci hasil karangan daripada ciptaan atau manusia, ianya hak mutlak daripada Allah. Jadi dalam ayat ini Allah telah menyatakan kepada para hamba-Nya agar memahami hakikat kitab suci yang diturunkannya, iaitu dari Zat yang Maha Perkasa yang mengerjakan apa yang dikehendakinya. Tapi Allah juga Maha Penyayang kepada hamba-Nya, dan kasih sayang itu terkandung dalam Al-Quran yang mengandungi rahmat untuk sekalian manusia. Seterusnya adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kat sini kisahnya adalah adapun hikmah diturunkan Al-Quran itu adalah untuk memberi peringatan kepada bangsa Arab yang belum pernah didatangi oleh Rasul yang memberi kabar takut. Dalam ayat ini juga telah disebutkan
kerosakan moral bangsa Arab dengan lafaz lalai yang menyebabkan kerosakan moral yang hebat yang terdapat di dalam hati manusia. Hati manusia yang lalai ini ialah hati yang tidak melaksanakan kewajipan yang harus dilaksanakan. Mereka adalah bangsa Arab berketurunan Ismail yang sememangnya sebelumnya kepada mereka belum pernah dikirim seorang rasul pun. Oleh kerana itu, mereka belum mengenal tata aturan syariat yang membawa manusia kepada kebahagiaan hidup bermasyarakat. Adapun lafaz yang mengandung pengertian khusus ditujukan kepada bangsa Arab saja, tidak merubah maksud risalah yang sebenarnya, yakni tertuju kepada sekalian manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ayat lain yang bererti hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-A'raf ayat 158. Jadi seterusnya kita pergi kepada pengajaran daripada surah Yasin ayat 1 hingga 10. Jadi pada ayat ini fokus utama dia adalah memberitahu bahawa Al-Quranul Karim adalah sebagai satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sewaktu baginda diutuskan menjadi rasul. Jadi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Itu adalah pengajaran pertama. Kita sebagai umat Islam haruslah menggunakan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman utama kehidupan kita. Yang kedua pula, pada ayat ke-10 surah Yasin ini, ia menerangkan azab yang diterima oleh orang kafir akibat tidak taat dan patuh kepada perintah Allah. Jadi pengajaran yang kedua kita dapat adalah sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini saja pada kuliah kami, iaitu mengenai kisah dan juga tafsir surah Yasin ayat 1 hingga 10. Sekian, terima kasih.